Kalau macam si ibu ni dah tak mampu lagi dah nak tanggung anak. Yalah kalau macam anak sampai 5 hingga 6 orang. Satu lagi. Satu lagi. Tak semestinya kalau kita ni, perempuan ni tak ada pengganti ke kematian suami ke, tak ada pengganti, kita tak move on. Ataupun ibu itu sendiri inginkan satu jaminan bagi bapa-bapa ni supaya tidak akan culas di masa akan datang. Jadi saya rasa ia menjadi satu keperluan. Ada keratan akhbar pada tahun 2017 di Kuala Terengganu menyatakan bahawa 8 lelaki sanggup untuk masuk penjara daripada memberi nafkah anak. Apabila bercakap mengenai kes ibu bapa yang berpisah ataupun mungkin kes ibu bapa yang bercerai, bercakap mengenai kes nafkah anak ni tak pernah selesai. Disebabkan itu, topik Borak Bibir Merah ialah mengenai nafkah anak selepas ibu bapa bercerai ataupun mungkin berpisah. Yang penting, ibu kena tuntut. Oh, nampak tak? Ayah jangan buat-buat lupa. Itu yang kami ingin bincangkan bersama dengan Borak Bibir Merah untuk siri yang ke-6. Bertemankan saya Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menonton Borak Bibir Merah. Dan di studio hari ini, saya tak keseorangan, di mana kita juga akan bersama dengan 2 orang para jemputan yang akan membincangkan mengenai kes nafkah anak. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan di bahagian kiri saya adalah seorang peguam syari'i di firma Syazril Khairi Mustafa dan Associates. Nur Ain Akmal, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Ui, kecil betul suara. Dan di hujung itu kita ada Mawar Karim, seorang pengusaha tudung dan juga seorang Insta famous influencer. Apa khabar? Panjang mukadimah. Baik, Alhamdulillah. Okey, bila bercakap mengenai kes nafkah anak, mula-mula kita nak tanya dengan peguam terlebih dahulu lah kan. Bila bercakap mengenai kes penceraian ataupun mungkin kes perpisahan, selalunya anak akan menjadi mangsa. Mungkin yang mempunyai masalah adalah ibu dan bapa. Tapi bila bercakap mengenai nafkah anak pula, sama ke nafkah anak selepas bercerai dengan nafkah anak ketika masih lagi bersama? Silakan. Okey, saya bercakap dulu berkenaan dengan kewajipan menanggung nafkah anak ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana intipatinya adalah mengatakan tanggungjawab nafkah anak ini adalah di bawah tanggungan bapa. Okey, berkenaan dengan persamaan atau perbezaan nafkah anak itu sendiri, sebenarnya pada saya sama sahaja keperluan anak itu sama ada dalam perkahwinan ataupun selepas perceraian. Yang membezakannya adalah pengurusan nafkah anak itu sendiri. Sebab mungkin kalau kita tengok dalam perkahwinan, mungkin masa tu dia tengok dari segi pengurusan secara bersama lah kan. Okey, daripada segi bapa dengan ibu. Tapi bila lepas bercerai ni kita tengok kebanyakannya bapa culas. Jadi dia akan memberi tambahan beban kepada ibu itu sendiri kerana terpaksa menanggung tanggungan diri, komitmen keluarga dan juga nafkah anak tersebut. Okey, dan bila bercakap mengenai hukum tuntutan nafkah tersebut selepas bercerai, ada di antara kita yang mungkin seorang ibu ataupun seorang wanita itu sendiri mempunyai kejaya ataupun komitmen yang begitu hebat sekali. Kita panggil sebagai seorang wanita yang cukup berjaya sekali. Adakah seorang wanita masih lagi perlu menuntut hak ataupun nafkah anak daripada seorang suami walhal mereka masih lagi mampu untuk menanggung anak itu sendiri? Okey, dia sebenarnya bergantung kepada ibu tu tersebut. Kalau ibu tu rasa dia mampu untuk menanggung nafkah anak, dan tak perlulah nak pergi ke mahkamah untuk membuat tuntutan nafkah anak. Dia menjadi masalahnya apabila ada masalah ibu yang terpaksa menanggung nafkah anak dan bapa tu sendiri culas, ataupun ibu itu sendiri inginkan satu jaminan bagi bapa-bapa ni supaya tidak akan culas di masa akan datang. Jadi saya rasa ia menjadi satu keperluan pada ibu-ibu tersebut untuk menuntut nafkah anak di mahkamah syariah. Betul tu. Yelah, kita ni buat anak sama-sama. Lepas tu pula bila nak menanggung, takkan kita nak menanggung beban tu seorang? Boleh sahaja bila kita bercakap mengenai kita nak tanggung anak sebab kita sayangkan anak, tetapi bila bercakap mengenai tuntutan nafkah telah pun diterangkan oleh peguam syari'i, dan kita pun nak tanya juga dengan Mawar Karim sendiri. Mawar, saya tahu bahawa anda dan juga Fizo telah pun berpisah beberapa tahun yang dahulu. Alhamdulillah tak ada isu mengenai nafkah anak, cuma mungkin ada penceritaan ataupun ada sesuatu yang disimpan oleh Mawar Karim sendiri yang ingin dikongsikan kepada penonton. Oh, okey. Takut saya tanya. Okey, sebenarnya Alhamdulillah lain orang, lain pasangan dia tak ada isu. Macam mungkin ada setengah pasangan isu dia first masalah kewangan.
saya alhamdulillah dengan Fizo kita orang bincang berpisah secara baik. Dia seorang yang sangat baik. Apabila berpisah ni kita ambil jalan yang kita yang bermasalah dengan ex kita tapi anak kita tak nak efek. So bagi saya kalau nafkah ni seorang yang bapa yang sangat bertanggungjawab, dia tak akan lupa tanggungjawab dia sebagai seorang bapa. Okey, kalau macam Mawar sendiri, macam mana Mawar boleh berbincang dengan Fizo mengenai nafkah anak? Kalau macam diapers tu, siapa yang beli? Kalau susu anak, siapa yang beli? Ataupun mungkin untuk urusan persekolahan pun, siapa yang perlu menanggungnya? Bagaimana? Okey, mungkin situasi saya baru setahun lebih nak hadapi ni. So bagi saya macam decide tu sebelum ni pun saya dah pernah berdikari, maksud kata susu ke pampers ke anak ke semua saya buat sendiri. So bagi macam Fizo dia sendiri uruskan, dia tak pernah lupa tanggungjawab dia sebagai seorang bapa. Sebelum dan selepas pun tetap sama. Kepada Cik Nur Ain sendiri, saya heranlah kenapa punyalah banyak masalah mengenai nafkah anak yang tak pernah selesai ni. Sedangkan suami tu mampu untuk membayar nafkah. Tapi kalau suami tu tak mampu, contoh dia tak bekerja, lagi-lagi dalam keadaan seketika sekarang ni, dibuang kerja lain, tak dapat cari kerja baru lain, stres untuk bagi nafkah isteri dan juga anak lain. Macam mana? Apa yang isteri kena buat? Okey, yang pertamanya saya tengok faktor kenapa bapa ni masih lagi culas. Saya rasa mungkin kita ambil daripada 3 yang utamalah. Mungkin dari sudut kurang kesedaran tentang tanggungjawab nafkah anak itu sendiri. Yang kedua, tak bersyukur dengan anugerah yang telah dikurniakan oleh ilahi tentang anak-anak tersebut. Dan yang ketiga, tentang mindset bapa yang berkenaan dengan bila dia bercerai, maknanya dia akan bebas daripada komitmen rumah tangga dan komitmen anak-anak. Okey. Jadi berkenaan dengan bila ada isu ketidakmampuan daripada bapa ni kan, saya rasa ibu-ibu yang mengalami masalah seperti ini perlu ke mahkamah untuk membuat tuntutan nafkah anak. Jadi mahkamah akan menimbangtara kemampuan bapa itu dari sudut yang mana. Maksud kata selagi bapa tu bekerja, selagi tu ada pendapatan, selagi tu ada kemampuan, mesti akan ada nafkah anak daripada bapa. Cumanya akan ditimbangtara oleh mahkamah. Tapi bila bercakap mengenai tuntutan nafkah tu pasti akan ada proses masa. Betul. Sebab kadang-kadang macam si isteri ataupun mungkin si ibu ni nak masuk mahkamah, Allah, nak kena tunggu 2 hingga 3 tahun baru kita tahu nafkah tu berapa. Betul. Lepas tu masih lagi dekat dalam 2 hingga 3 tahun sebelum dapat nafkah daripada sang bapa, kita masih lagi perlu menanggungnya. Selalunya proses ni mengambil masa berapa lama? Selalunya dia bergantung kepada pihak-pihak juga. Kalau ada persetujuan pada pihak-pihak, mungkin masanya tidak lama. Dalam 1 hari, dalam proses suluh tu akan selesailah. Maksudnya akan di-endorse menjadi satu perintah. Tetapi yang menjadi masalahnya sekiranya tidak ada persetujuan daripada ibu dan bapa, maknanya mak dia tuntut sebegini, ayahnya pun tak mampu, ayah dia pun offer macam ni, tak boleh juga. Maknanya hakim akan menimbangtara, dan bila nak pergi ke proses timbangtara tu memang akan ambil masa yang lama kerana melalui proses perbicaraan. Okey, dan ada juga penonton yang mungkin tengah menyaksikan Borak Bibir Merah, dia cakap, alah untunglah Mawar Karim tu kaya, dia banyak duit, dia semua dah ada dah. Kalau macam Mawar sendiri, Mawar rasa penting tak untuk menuntut nafkah anak, lagi-lagi sebagai seorang ibu untuk anak tersayang? Amboi. Okey, saya mewakili ibu-ibu tunggal dan ibu ditinggal di luar sana. Bagi saya untuk tuntut hak anak tu, especially pendapatan orang kata kan, sangat harus, sangat penting. Sebab yalah macam you kata tadi, buat anak pandai kan. Tapi bagi saya bapa yang sangat bertanggungjawab, dia tak akan lupa nafkah anak dia. Macam saya alhamdulillah before this dengan after sama saja. So bagi saya kalau siapa yang mempunyai, yalah bila kita one by one yang ada masalah, efek dia kepada anak. Betul. Tapi macam kita tak nak anak tu efek, jadi bagi wanita di luar sana tuntutlah, dan kalau boleh jangan refer kepada orang yang terdekat, orang yang family, especially minta nasihat. Minta nasihat kepada jalan yang betul. Contohnya kita minta nasihat lawyer ataupun majlis agama ke macam kan. Ya. Yang tu kita counselling lah, kita kata kita tanya dan insya-Allah kita akan dapat jalan yang betul. Motivator ke, kalau kita tanya, I'm sorry to say, kalau kadang-kadang family ni dia ada Yelah, dia macam berat sebelah berat sikit sebelah. dia. Tapi lebih baik tanya yang tepat. Tapi ada juga di antara penonton kita yang nak tahu nafkah anak ni
apa benda daripada jenis macam mana. Sebab ada di kalangan wanita yang mungkin dah bergelar bekas isteri, takut untuk datang ke depan untuk meminta nafkah anak daripada bekas suami. Yang pertama mungkin sebab takut kos. Yang kedua mungkin takut persepsi orang cakap, dia mengata masuk mahkamah, turun naik mahkamah, lagi-lagi dekat dalam family sebagainya. Jadi mungkin Cik Nurul Ain boleh ceritakan apakah sebenarnya definisi sebagai nafkah anak? Boleh tak listkan nafkah anak tu daripada segi apa? Okey, nafkah anak ini terbagi kepada dua, iaitu keperluan bulanan dan keperluan tahunan. Kalau dari segi keperluan bulanan tu meliputi makan minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan dan perbelanjaan persekolahan lah. Dari segi tahunan pula kita ada dua, iaitu dari segi perbelanjaan perayaan dan persekolahan. Janganlah takut. Saya rasa para isteri ataupun mungkin para ibu tunggal, jangan takut bila bercakap mengenai nafkah anak ni. Sebab itu hak. Yes. Itu wajib tuntut. Betul tu. Sebab nanti kalau kita buka balik, kadang-kadang macam anak kita membesar nanti, anak pun akan persoalkan kepada kita, mana hak saya sebagai seorang anak? Apa yang bapa saya bagi? Sebab itu yang mungkin akan dipersoalkan kepada kita bila anak-anak kita tu dah menjejak dewasa. Kadang-kadang sebab saya perhatikan ada di kalangan kawan-kawan ataupun keluarga saya bila bercakap mengenai nafkah, umur dah 18 tahun ni, dia siap cakap lagi, kenapa saya nak kena baik dengan ayah saya? Walhal dia tak pernah ambil tahu pasal saya, tak pernah bagi duit apa-apa, tak pernah belanja saya apa-apa, tak pernah beraya dengan saya. Kenapa bila saya dah besar, saya dah berjaya, saya dah ada sesuatu, saya perlu gelar dia sebagai bapa? Sebab itu yang mungkin kita nak elakkan. Okey, dan kita nak teruskan juga tanya kepada Mawar. Mungkin Mawar sendiri tak pernah ada isu pasal nafkah anak. Sebab kita tahu bahawa Fizo juga adalah di antara mereka yang bertanggungjawab. Mawar juga adalah di antara mereka yang independen. Tapi bab hak penjagaan anak, sebab ini juga adalah di antara definisi lain bila berpisah. Macam mana Mawar uruskan? Macam saya tengok previously kawan-kawan punya orang kata pengalaman, bagi saya bila kita mempunyai masalah berpisah dengan husband kita, ex kita, tapi yang first anak lah, kita yang cara didik kita melambangkan siapa kita. Di mana kalau kita macam tadi you kata, mak tak pernah bagi, bapa tak pernah bagi, kenapa saya nak kena ni kan? Tapi cara mak sebagai seorang mak, kita tak boleh tunjuk keburukan bapa. Dan tak macam ni lah, bila suka semuanya elok, bila tak suka takkan yang elok pun semua busuk. Macam tu. So for me, kita tak perlu cerita yang masalah kita ataupun kat mana-mana orang kata yang okey ini yang negatif, sebab yang positif tu kita dah tak nampak dah sebab dah tak suka. Tapi untuk anak ni kita kena cakap benda yang baik-baik. Memang walaupun sebenarnya kadang-kadang yang bermasalah kita geram, dia kecil besar tengok si bapak dia. Tapi untuk anak tu kita kena tunjuk semuanya positif. Sebab akan efek nanti dia bercerita dekat kawan-kawan ke, yalah family ke, bapak aku macam ni, mak aku macam ni, tak boleh tu. Efek anak nanti. Betul. So nanti orang akan mindset orang, mak dia atau bapak dia tak pandai ajak anak. Melambangkan betapa mak dia macam ni. So for me, yalah memang kadang-kadang kita mempunyai masalah yang keuangan. Kita tak tahu pasang surut kita macam mana. Tapi cuba handle secara baiklah. Emosi tu jangan tunjuk dekat audiens, jangan tunjuk dekat orang, simpan dalam hati ataupun nangis je tepi bucu meja, jangan siapa tahu. Ini tengah simpan lah ni. Tengah simpan lah ni. Dia dekat dalam hati, dia tengok Fiza kan kecil besar. Dia punya soalan ni. Okey, kalau bercakap mengenai hak penjagaan anak, berapa kali seminggu yang Fizo dibenarkan untuk berjumpa dengan anak? Mawar juga boleh tinggal dengan anak berapa lama? Macam mana sebenarnya? Okey, satu lagi, mengapa sebagai seorang ibu tunggal menuntut hak penjagaan ke, hak nafkah ke? Sebab ialah itu adalah keperluan dan wajib bagi hak yang betul-betul hak. Dan sebab saya masih dalam kes di mana untuk bagi adil anak saya, persekolahan dia. Kita fikir ke long term, bukannya fikir untuk jangka masa pendek. Untuk masa depan dia sampai dia umur 18 tahun, kita buat siap-siap dah. Kita kena fikir ke depan, bukan fikir nak fikir previous yang nangis apa benda tu tak perlu dah. So kita fikir anak nak kena masuk umur berapa sekolah macam tu. So apa yang saya tuntut adalah
keadilan. Di mana anak saya nanti sekolah dia okey dengan saya, dengan bapaknya time macam ni, supaya anak nanti tak confuse. Sekejap ada kat bapak, sekejap ada kat mak. Saya pun masih dalam kes lagi. Maksudnya Fizo mendapat 2 minggu sekali untuk hak Hadanah. Hak interim masih lagi berjalan. Baiklah. Okey, itu adalah sedikit penjelasan daripada Mawar Karim sendiri. Nervous sister bila bercakap pasal hak-hak tertentu ini, dan kita pun tak tahu juga. Okey, nafkah anak. Berapa nafkah anak ni? Sebab kalau ikutkan saya yang masih lagi dekat dalam orang panggil sebagai hubungan yang masih lagi baik, ya Allah, diaper anak mahal betul, susu anak mahal betul, nak bagi babysitter dengan dia punya baju, dengan kejap-kejap tak muat, kita pun macam berapa kita nak kena minta sebagai nafkah anak? Ada tak minimum sebulan daripada pihak ukur baju di badan sendiri lah orang kata. Dari sudut kami sekali, bila terima klien yang bermasalah macam ni, kami tak ada pengiraan spesifik untuk menentukan berapa kadar seseorang anak, kerana setiap anak itu berbeza keperluan. Jadi apabila ada masalah seperti ini, pertama sekali kita akan minta ibu bapa tu, ibu sendiri menyenaraikan keperluan semasa anak itu tersebut dengan perincian berapa jumlah sebulan. Dari situ kita boleh nampak keperluan seorang anak dalam sebulan. Secara logik lah kan, logiknya. Kalau Mawar dapat berapa daripada Fizo? Oh yang ni, yang kena rekod. Direct tanya. Saja je nak tanya. Nak test juga. Kata borak bibir merah, bibir ni lecu ni. Tak habis-habis. Nak tanya tak je. Dia macam ni lah, konsep dia ukur baju di badan sendiri, di mana anak tu kita bawa dia macam mana, nak didik dia macam mana. Kalau you budget sebulan 1,000, 2,000, 10,000, macam tu lah anak. Betul. Apa pun kita kena berbincang lah. Memanglah kadang-kadang kita sakit hati nak berbincang, tapi by hook by crook kita nak kena menghadap muka dia juga. Sebab apa? Anak nak jumpa dia kan. Tapi kos-kos tu macam kita senarai, tapi kita bagi kat dia terpulang sendirilah. Kalau sebagai seorang bapa yang bertanggungjawab, memang dia akan buat. InsyaAllah. Dia tak akan lupa, sebab dia akan dijawab nanti di akhirat nanti. Masya Allah. Tapi bila bercakap mengenai penjagaan tu dia letak dekat bawah ibu, andai kata kalau macam si ibu ni dah tak mampu lagi dah nak tanggung anak. Yalah kalau macam anak sampai 5 hingga 6 orang tiba-tiba ditinggalkan selai sepinggang. Nak cari pekerjaan ni bukannya mudah dalam keadaan sekarang. Kalau ada pekerjaan sekalipun, mungkin orang panggil sebagai kadar kewangannya tidak begitu stabil ketika kita masih lagi bersama dengan bekas suami kita. Ada tak syarat-syarat yang perlu dipatuhi andai kata kalau macam kita nak serahkan anak tersebut pada bekas suami bila-bila masa saja? Sebab kita dah tak mampu betul ni. Ini tinggal dah nak jatuh terjelepuk je ni. Okey, sebenarnya tak disyaratkan pun dalam enactment ataupun mana-mana undang-undang Islam mengatakan bila ibu ni tak bekerja, dia tak boleh nak dapat jagaan anak. Jadi bila ibu yang tak bekerja tetapi anak tu di bawah jagaan dia, ibu ni kena bersikap proaktif lah. Kena pergi ke mahkamah untuk membuat tuntutan nafkah kan. Jadi apa-apa pun ibu ni yang mendapat jagaan anak ni kena bertindak untuk mendapatkan keadilan dia. Okey. Kepada semua penonton Borak Bibir Merah, saya tahu banyak sendiri persoalan yang bermain dekat dalam fikiran anda, dekat dalam hati ni membuat-buat tu, sabar aku nak minta nafkah anak dengan suami sebagainya. Kejap je lagi kita akan bersama kembali Mawar Karim dan juga peguam syari'i kita iaitu Cik Nur Ain. Okey, sehingga kita berjumpa lagi sekejap saja lagi dalam Borak Bibir Merah. Plus saya nak tambahkan ilmu, plus saya nak majukan kerjaya saya, dan plus saya nak beri lebih lagi kepada fans saya. Contoh. Plus nak kuruskan badan, plus nak jadi seorang penyanyi yang lebih berjaya lah. Plus saya nak sambung study, plus saya nak dekan, plus saya nak kereta, plus saya nak macam-macam. Anda masih lagi bertemankan saya Fiza Frizi dalam Borak Bibir Merah siri yang ke-6, di mana tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah nafkah anak. Ibu kena tuntut, bapak jangan buat-buat lupa. Okey, kita bersambung bersama dengan guest jemputan kita, iaitu kita ada Mawar Karim, seorang pengusaha tudung dan juga peguam syari'i yang berpengalaman, lagi-lagi banyak handle case
bercakap mengenai nafkah anak ni, kita mesti tanya yang pakar lah. Sampai dari umur berapa? Sampai umur berapa kita kena dapatkan nafkah anak? Lagi-lagi sebagai seorang ibu. So, agaknya mungkin daripada bapa, okey tak sabar nak tunggu umur dia ni, lepas ni aku dah tak payah bagi nafkah lagi. Silakan. Okey, kalau ibu yang menuntut nafkah anak ini adalah perintah yang dikuatkuasakan oleh mahkamah sehingga umur 18 tahun. Okey, maksudnya kata selepas 18 tahun, bila anak tu masih lagi ingin dinafkahi oleh bapa, anak tu sendiri kena mewakili diri sendiri di mahkamah untuk menuntut nafkah daripada bapa. Dan umur maksimum selepas 18 tahun tu lebih kurang kita kata sampai umur dia habis ijazah yang pertama, dan 23, 24 macam tu kan. Tapi kalau sebelum tu dia dah kahwin ataupun dia dah ada kerjaya, maksudnya dah terputus. Lelaki dengan perempuan sama? Ya, sama. Yelah, sebab kadang-kadang macam mungkin lah kita sebagai seorang anak tiba-tiba umur dah 30 tahun nak juga nafkah. Tak adalah. Ingat, sampai kita dah berkerjaya, sampai kita dah berumah tangga, terputus sudahlah permintaan nafkah daripada seorang anak kepada seorang bapa ya. Okey, sebelum kita korek lebih lanjut lagi mengenai isu nafkah anak ni, Mawar sabar. Buat bertenang, dia dah jegim di mata dah sampai nak jawab soalan dah. Kita ada sedikit soalan yang kita nak ajukan kepada salah seorang di antara mereka yang pernah mengalami situasi perihal nafkah anak ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Chafiz di Sinar Harian. Jadi, pada hari ini apa yang boleh saya katakan adalah sebagai seorang bapa, kita tidak seharusnya lupa akan tanggungjawab terhadap anak walaupun kita sudah bercerai. Tanggungjawab ini tidak boleh dilupa secara sengaja. Mungkin situasi saya agak berbeza jika nak dibandingkan dengan orang lain. Sebab itu tidak perlu untuk saya membandingkan diri saya dengan orang lain kerana setiap manusia itu tidak sama dan berbeza-beza. Tetapi untuk situasi seperti saya, apa yang boleh saya lakukan adalah dengan membuka akaun bank dan di mana setiap bulan saya akan masukkan duit ke dalamnya. Dan jangan lupa walau macam mana pun keadaan sekalipun, jangan lupa untuk mendapatkan nasihat dan guidance daripada orang yang lebih arif, seperti merujuk ibu bapa kita ataupun ustaz-ustaz yang bertauliah, terutama dalam soal pemberian nafkah, supaya kita akan lebih yakin dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Sekian, itu saja daripada saya. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Itu dia di antara situasi ataupun pengalaman yang dikongsikan oleh mereka, sebab ada di antara kita yang mungkin belum pernah lagi mengalami situasi seperti ini. Okey, dan diharapkan agar menjadi iktibar kepada para ibu tunggal dekat luar sana. Dan Mawar, sabar. Dah ready dah nak jawab ni Soalan apa tu? Soalan saya, Cepu Mas, soalan bernilai RM1 juta Malaysia. Okey, Mawar macam mana apabila berhadapan dengan situasi seperti ini, berpisah dengan Fizo, keadaan anak ataupun Mariam? Dia okey ke bila berjauhan dengan papa? Sebab beliau masih lagi kecil ketika anda berdua berpisah. Dan bagaimana situasi ini anda dapat solvekan dengan begitu profesional sekali di antara Fizo dan juga Mawar? Okey. Pengalaman sebelum berpisah pun bukanlah kita nak bangkitkan aib siapa-siapa, buka aib siapa-siapa, tapi kita dah prepare physical, mental sebelum kita bercerai. Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri kena bersedia hadapi apa jua keadaan pun, especially untuk anak. So for me, saya tak kisah orang nak cakap apa pun, yang pasti kita pastikan anak kita dengan keluarga kita faham kita dengan kita, especially lah. Kalau anak kita tu maksudnya macam mula-mula tu kan mungkin sebab dia kecil lagi, masa tu dia setahun lebih, so jadi benda tu dia tak berapa, orang kata tak berapa faham lagi keadaan. Cuma alhamdulillah keadaan sekarang pun dia tahu dah. Mungkin Mariam this week dengan bapa dia. So bila dia bapa dia datang ambil pun dia okey. Mula-mula sebab kita tak pernah cerita benda-benda negatif kan. Jangan masukkan elemen yang negatif dekat budak-budak, especially jangan pergi kat bapak you. Bapak ni macam ni. Nanti budak jadi takut lah. Nanti kan takut lama-lama budak akan bercerita. Nanti kita tahu siapa yang sebenarnya suka bawa cerita yang buruk-buruk. So kita masa sebelum ni pun saya dah biasa tinggal dengan Mariam dah, before divorce pun saya dah prepare semua, jaga sendiri anak, semua dah buat sendiri sebab itu dah kebiasaan bagi saya. So alhamdulillah saya boleh hadapi benda ni dengan keadaan yang walaupun orang nampak strongnya, tapi yalah kita tak boleh tunjuk dekat orang.
Even kadang-kadang mak saya pun tak tahu saya ni keadaan macam mana. Tak boleh cerita. Orang takkan faham yang lalui, yang hadapi adalah kita sendiri. So that's why kita boleh handle keadaan tu, kita yalah muhasabah diri jugalah kan. Yalah, apa yang kita boleh simpan, kita simpan. Apa yang kita boleh sabar, kita boleh redha, kita lakukan sendiri. Jangan sampai perkara-perkara yang melibatkan orang lain dihebah-hebahkan pula. Yes. Lagi-lagi through social media, oi bergaduh sikit tu sampai ujung Tanjung tu boleh dengar cerita pasal kita. Jangan, Jadi apa saja aib ataupun keburukan kita simpan elok-elok. Nanti macam ni, sekarang Allah tutup aib kita. Satu hari buka aib kita, nanti macam tak best kan. Ni hari dia, mungkin hari kita esok. So bagi saya, yalah memang tak semua orang boleh hadapi kan. Kadang-kadang ya you cakap senang, you boleh hadapi, tak semudah itu kita nak hadapi satu-satu situation. Especially penceraian ni. Yalah rumah tangga yang kita sayang, tapi kita kena hadapi sebab apa? Kita pilih jalan tu sebab kita tak nak benda-benda yang lagi, orang kata benda-benda merepek nanti lagi berlaku. Sebab tu kita pilih jalan yang terbaik. Okey, sebenarnya kita ada tuntutlah beberapa kes lah. Saya tak boleh nak cerita detail pun, 5 hari 5 malam tak habis kan. So lepas last mahkamah yang bagi perintah 2 minggu sekali tu untuk hak hadanah. Interim belum lagi. Sebab masih berjalan. Sebab jangan kata sebagai seorang perempuan ni, kalau dia minta hak tu, jangan kata dia tu ego lah, dia tu sombong lah. No, itu adalah Hak dia. hak dia. Kalau you tak hadapi situasi apa yang I hadapi, you jangan cakap banyak. You jangan cakap pandai sebab you tak hadapi. Kalau you hadapi apa yang situasi orang tu hadapi, and then you tahu, and then you boleh cakap. Selagi tak hadapi, you jangan, you diam saja. Marah betul di bawah ni. Sono. Dia punya. Okey, ni kita tanya juga kepada lawyer, kalau macam Cik Ain sendiri lah kan. Anda kata kalau macam bekas suami tu sudah tiada, maknanya telah pun meninggal dunia. Siapa yang perlu menanggung nafkah anak? Sebab kadang-kadang, yelah, ajal maut, jodoh pertemuan semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungan isteri ataupun kepada wali ataupun kepada pihak suami, keluarga suami itu sendiri, keluarga bekas suami. Okey, tanggungjawab nafkah anak ini bila suami tu meninggal dunia, automatik akan berubah kepada nafkah yang ditanggung oleh usul di bahagian ahli waris suami. Maksudnya bapa, datuk, belah suami lah. Maksudnya kita kena, tapi dia tak adalah automatik macam mana dia kena tuntut nafkah anak juga, tapi kita letak defendant tu dari kalangan ahli waris suami. Kalau kata dah tak ada ahli waris belah lelaki suami yang faraid tu, kita akan berpindah kepada mak dia ke, kakak dia ke, yang belah perempuan pula. Tapi semua belah suami dulu. Okey. Tapi kalau macam belah suami semua pun tak nak tanggung juga, macam mana? Bila kita dah mohon pada mahkamah, mesti dia akan bagi kan. Kalau tak bagi, kita boleh mohon komitel, penjara. Sama macam mana kita buat kepada bapa yang culas. Susah juga macam ni kan. Kalau macam ada jenis keturunan yang tak nak bagi nafkah kan. Ish, yelah kan. Contoh lah. Contoh Okey. Kalau macam adik saya meninggal dunia, saya lah contoh. Saya ataupun ayah saya lah yang kena tanggung. Belah lelaki dulu. Oh, belah lelaki. Ayah lah belah lelaki lelaki dulu. ke ayah Fiza ke macam tu. Fiza kalau macam dah tak ada ayah, dah tak ada adik lelaki, semua baru Fiza, mak Fiza yang tanggung anak tu. Faham. Tapi yang penting sebab anak ni adalah anak yang seputih lukisan. Apa-apa pun takkan tak ada orang sayang budak kecil. Betul. Kan. Saya rasa kalau macam sebagai ahli keluarga yang betul-betul mempunyai sikap, hati dan perasaan, sikap dan tanggungjawab, saya rasa itu tak akan ada masalah lah kan. Okey, dan kita juga, anda kata kalau macam bekas isteri dan juga bekas suami. Bekas isteri dah kahwin lain, bekas suami ni masih lagi, wow, I'm ego, saya masih lagi power, saya nak seorang-seorang lagi dah. Nafkah anak tu masih lagi di bawah tanggungan ayah kandung ataupun anak yang tinggal bersama dengan bekas isteri dan juga suami baru.
nafkah tu akan bergantung kepada suami baru tersebut? Okey, bila isteri ni dah kahwin lain, nafkah anak tu masih lagi bertanggungan pada ayah kandung, bukan pada ayah tiri. Okey, ayah tiri tu untuk anak yang semasa lah dengan ayah tiri tu. Tetapi dia menjadi satu ihsan kalau ayah tiri tu nak menanggung nafkah anak tiri dia tu. Betul. Sebab tu dia dah jadi ayah tiri, tak jadi ayah kandung. Betul lah. Betul tak? Sebab dia ada banyak ihsan dan tanggungjawab kan. Sekali lagi, ibu kena tuntut. Sang bapa jangan buat-buat lupa. Okey, sekali lagi, walaupun bekas isteri telah pun berkahwin lain, masih lagi nafkah anak tersebut menjadi tanggungjawab kepada ayah kandung. Kalau bapak kahwin lain, Kalau bapa kahwin lain, masih lagi juga sama Masih kan? lagi. jangan lupa anak tu kalau ada anak baru. Yang penting Ben tu yang menentukan. Ben Betul. apa, yang itulah yang akan tanggung. Sebagai seorang ibu tunggal dan wanita yang berdikari, seorang wanita yang successful, alhamdulillah. Amin. Apa nasihat Mawar lagi-lagi kepada para ibu tunggal ataupun Yang mereka ditinggal. yang telah pun ditinggalkan, lagi-lagi bercakap mengenai nafkah anak dan mereka yang masih lagi dekat dalam proses penceraian ataupun proses perpisahan? Okey. Wow, soalan Ha. menggerunkan saya. Saya nak tanya pun saya gerun. Nasihat lah. Nasihat. Nasihatnya kita kena, of course kita kena hadapi, first kali muhasabah diri dulu. Kita pun ada salah. Tak semua kita betul. Kan? And then kita kata mengadu dengan Tuhan. Kalau mengadu dengan kawan-kawan ni tak ada kesudahan. Semuanya batu- takut nanti semuanya berbawang pula kan? lain. Semuanya batu api. Last kali I decide, okay, ini untuk diri saya, dekatkan diri dengan Tuhan. Itu saja. Dan kepada ibu-ibu, of course kadang-kadang yang ada 5-6 orang anak, suami tinggal sehelai sepinggang, yes, very tough. Tapi itu yang kita kena hadapi. Macam kematian suami, kan? Di mana kita nak minta duit untuk bantuan. Tapi dengan orang kata, itulah kita kena cari kerjaya sendiri. Apa pun perempuan kena ada side income sendiri. Betul. Side income tu penting. Maksudnya bukannya untuk bagi dekat orang, untuk diri sendiri, untuk kita preparation untuk kita 10 tahun akan datang. Kita tak tahu esok lusa kita akan jadi apa. Sebab tu bagi saya perempuan, especially you kena ada saving, your own saving. Apa-apa berlaku, this is saving. Betul. Dan hadapi dengan, ya, of course kita tak tahu, kadang-kadang kita ni memang wanita ni yang lemah. Kadang-kadang rasa macam down bila kita hadapi sesuatu. Tapi jangan tunjuk dekat orang, jangan tunjuk dekat media sosial, especially load you dah meroyan ke, you ni something like that. Jangan tunjuk. Tunjuk yang kita ni seorang yang berani, seorang yang positif dan seorang yang sangat ceria. Satu lagi. Tak semestinya kalau kita ni, perempuan ni, tak ada pengganti ke kematian suami ke, tak ada pengganti, kita tak move on. Yes. Betul. Betul. Dan tak semestinya orang tu ada pengganti dia tu move on. Dia dah jadi sesi borak bibir mewah beci bawang. Ya, saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Mawar tadi, bahawa seorang wanita ni kena ada pendapatan sendiri, Own kena income. ada aset sendiri. Walaupun mungkin kita berada dalam keadaan ataupun keluarga yang begitu bahagia, tetapi kita masih lagi boleh membantu menyara keluarga. Tetapi kalau mungkin anda kata jalan kita tidaklah setegak yang kita mahukan, dalam proses perpisahan, wang tersebut ataupun aset tersebut akan menjadi titik tumpu di mana kita boleh apa orang panggil sebagai penggantungan hidup dekat situ lah. Okay. Anda kata kalau macam nafkah yang telah pun dikeluarkan oleh pihak mahkamah, contoh ketika anak tersebut baru berumur 3 tahun, tiba-tiba sampai umurnya 13 tahun, ada di antara orang panggil sebagai benda-benda lain yang kita nak tuntut kepada pihak bapa. Adakah nafkah tersebut boleh digubal, boleh diubah ataupun dibatalkan dan dibaharui? Okey, mestilah boleh. Sebabnya bila yang pertama sekali, bila ibu tu dah buat nafkah anak, masa contoh umur 3 tahun, bila dah umur 13 tahun mestilah keperluan anak tu dah bertambah. Kan, sesuai dengan usianya. So ibu-ibu ini boleh memfailkan kes ubah perintah nafkah anak. So dekat situ kita boleh add on apa keperluan dia. Mungkin masa 3 tahun tu ada keperluan susu kan, kita dah boleh kurangkan dan kita boleh tambah apa yang sesuai dengan usianya masa tu lah. Betul-betul padat ya informasi kita pada hari ini. Mawar okey Mawar? Okey. Okey suka. Macam Mawar ni, dia sebenarnya dia seorang yang ceria, positif
Dan saya rasakan bahawa ramai para ibu tunggal seperti Mawar juga yang begitu kuat demi untuk anak-anak tu sendiri. Dan kita mengharapkan perkongsian yang kami dah bincangkan dalam Borak Bibi Merah, lagi-lagi dalam topik nafkah anak ni sedikit sebanyak dapat diguna pakai pada masa-masa akan mendatang. Mungkin tak terjadi pada diri kita, mungkin terjadi kepada sesiapa sahaja di kalangan rakan-rakan kita yang kita boleh berkongsi ilmu yang anda dapat melalui Borak Bibi Merah edisi siri ke-6 mengenai nafkah anak. Sekali lagi jangan lupa share Borak Bibi Merah bersama dengan saya Fiza Frizi melalui Facebook, Instagram, YouTube Sina Plus dan juga Sina Harian. Dan terima kasih diucapkan kepada Mawar Karim sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. InsyaAllah jemput saya. InsyaAllah. Dan terima kasih Thank you, juga kepada peguam syar'i iaitu Cik Ain sebab sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Baru kita tahu rupanya nafkah anak tu macam mana, nak minta macam mana, tunggakan nafkah tu macam mana. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam Borak Bibi Merah yang akan datang. Assalamualaikum.